اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا قلوبنا في طلب العلم وارزقنا الإخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, bukakanlah hati-hati kami agar dapat kami menerima ilmu dan kurniakanlah kepada kami keikhlasan dalam mencari ilmu, mengamalkannya serta menyampaikan hingga ke akhir hayat kami. Amin. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fadilah Ustazah Misnah binti Mirain, Puan Pengerusi Bonda yang saya kasihi, Puan Rusniyati Mansur dan barisan AJK Gubernur Iman, seterusnya para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jutaan terima kasih kepada semua yang sekali lagi hadir untuk sama-sama kita imarahkan Taman Syurga Gubernur Iman pada malam ini. Bagi memulakan kuliah maghrib pada malam ini, saya mempersilakan Al-Fadilah Ustazah untuk memulakan majlis dengan membaca umul kitab dan seterusnya menyambung kupasan pengajian fiqh, darah haid, nifas dan istihadah. Tafadhal mashkura ya Ustazah. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah. Amin amin ya Rahman. Amin amin ya Rabbal alamin. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh semua. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita dapat lagi bersama-sama pada malam ini menyambung pengajian fiqh darah kita, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah redha dengan kita, begitu juga Allah menurunkan rahmat kepada Allah Masya Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita sambung pada muka surat yang keberapa yang? Muka surat kalau buku saya 19. Bukan. Tabalah. 21. Muka surat dia di mak sebab saya Intan bantu je Intan. 23 kan Ustazah? 22. 23. Okey. 23. 23 lah awak punya buku awak buku baru, saya buku lama. Buku lama dia ada buku muka surat. Dia memang ada beza sikit. Yang bertajuk hendaklah darah yang keluar tidak kurang dari tempoh sekurang-kurang haid. Betul ke? Betul. Betul lah. Maknanya awak punya berapa? 23 ya? Ya saya. Saya 22. Ya. Jadi itu hari kita dah belajar. Tapi yang atas tu saya rasa saya belum terangkan dengan detail kan? Yang dalam kotak buka surat 22 tu. Pada awak lah muka surat 22, hendaklah jumlah darah haid dan nakot tidak melebihi 15 hari. Itu dah tak? Dah tak? Oh betul dah serang. Dah serang. Jadi hari ini kita sambung ya yang maaf sebab buku ni saya guna untuk banyak tempat. Kadang-kadang saya lupa nak tanda yang kat mana. Okey, jadi hendaklah darah yang keluar tidak kurang dari tempoh sekurang-kurang haid. Jika kurang daripada sehari semalam, maka darah yang keluar itu dikira darah fasad. Jadi dalam haid ni dia ada syarat dia. Syarat yang Allah tentukan ya, yang dibawa oleh melalui penghubung messenger lah, iaitu Rasulullah SAW. Maka haid tadi ni dia dibagi juga tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Jadi kalau maknanya kat sini yang sebelum ini kata kalau lebih kan, tidak boleh lebih 15 hari 15 malam, atau saya lebih suka convert kepada jam 360 jam. Sebab kalau 15 hari 15 malam itu
kadang-kadang ya kalau lagi-lagi online ni belajar, nanti you all confused. Nanti awak ambil katakan pagi itu pukul 6. Sampai hari ke-16 pukul 6 pagi. Tetapi dia sebenarnya itu betul lah 15 hari 15 malam. Tetapi kalau itu keluar darahnya pukul 6 pagi. Kalau keluar darahnya pukul 2 petang, takkan nak kira besok hari ke-16 pukul 6 pagi. Tak cukup. Jadi maknanya kalau 15 hari 15 malam itu kita convert terus pada jam lagi senang. 360 jam. Maknanya kalau dia keluar pukul 2 petang, maka maksimum 15 hari 15 malam itu pada 2 petang. Macam tu. Yang kalau dia keluar pukul 6 pagi, maka maksimum 15 hari 15 malam itu pada 6 pagi. Maksudnya hari yang ke-16 tau macam tu. Ya. Jadi lebih senang kita kira pakai jam. Okey. Jadi yang kedua tadi, hendaklah darah yang keluar tidak kurang daripada tempoh sekurang-kurang haid. Jika kurang daripada sehari semalam, maka darah yang keluar itu adalah darah fasad. Ya. Jadi macam ni, katakan ya, ni biasa terjadi ya pada kadang-kadang orang yang nak menopause atau orang yang makan hormon. Kebanyakannya lah, selalu kes-kes ini berlaku ambil perancang keluarga. Senang. Jadi hormon yang kita makan tu dia kacau kadang-kadang putaran ni. Jadi sebenarnya kadang belum haid, kadang dah, tapi dia keluar darah itu tidak sampai 24 jam. Sama ada kita kira dia straight 1 hari 1 malam. Waalaikumsalam ya, kepada yang memberi salam. Ya. Ataupun beberapa hari. Tapi yang kat sini dia bagi contoh yang 1 hari 1 malam. Jadi ya katakan tengok ya kat sini. Mari sini saya ajar macam mana nak baca. Jadi dia kata ya, tengok dalam ni, dalam shadow tu. Ya, dalam shadow tu dia kata apa yang hari jam nakok, dia kata hukum. Hari 1. Ya hari 1 itu jadi dia 2 jam. 2 jam darah keluar. Lepas tu 2 hingga, you tengok ya kat sini yang. Jadi dalam contoh ini dia bagi 15 hari yang. Ya, bukan yang 1 hari 1 malam ya. 15 hari. Ini contoh kadang-kadang orang yang nak menopause. Yang dah kata orang hujung-hujung memang dia keluar darah 15 hari yang. Cuba tengok kat sini. Tetapi bila dikira hours darah yang keluar 20 jam je. Maka selama 15 hari ini semua nanti dia kena qada solat 15 hari yang. Memang anulah senang cakap ujian. Nah, tapi kalau kita ikut pada nakok dia takkan bayar solat di 15 hari. Mari sini saya ajar. Okey, kita tengok yang pertama ya, sama-sama. Masing-masing ada buku kan? Masing-masing ada buku ya yang? Okey. Masing-masing ada buku. Okey, kita tengok yang pertama. Hari atas dulu. Hari maksudnya tu hari lah. Hari 1, 2 hingga 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Maka kita buat hari itu ya 15 hari. Kenapa kita buat 15 hari? Kerana ambil maksimum untuk apa tu dikira haid adalah 15 hari. Lebih daripada 15 hari istiadah. Maka tengok. Ini yang bila saya ajar macam ni kan, banyak tempat dia kata ya Allah ustazah, dia kata kak saya rasa dulu masa memanglah semasa yang ajar kelas tu dia ramai orang tua lah kan. Kanak-kanak dewasa, dia kata dulu ada tak ingat tak? Dia kata dulu ingatlah masa nak ujung-ujung menopause memang macam tu ustazah. Tapi saya assume dia salah penerimaan. Inilah yang kadang-kadang bila baca buku dia salah penerimaan. Salah faham. Dia kata saya keluar darah mengecek-ecek. Tapi dah hari kedua. Maknanya kan minimum haid itu kata 24 jam. Saya dah keluar dah hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Masih ada keluar darah sikit-sikit. Maka itu dah haid lah. Tengok. Misunderstand kata orang putih.
Sebenarnya yang dia kira 24 jam itu bukan yang macam kat sini. Ya, tengok ya kat sini. Jadi dia kata head lah ni. Pasal hari pertama keluar 2 jam, tapi pasal dia tengok ada keluar darah, dia tak rekod jam tau. Lepas tu hari kedua dan ketiga nakok. Apa maksud nakok? Tak ada keluar darah. Patrah pun tak ada. Saya dah ajarkan patrah tu maknanya kita korek dekat salur salur paras zahir ada kesan darah. Lepas tu hari keempat keluar darah 2 jam. Hari kelima keluar darah 2 jam. Hari keenam keluar darah 2 jam. Maka okey, kalau hari pertama keluar darah 2 jam, lepas tu 2, 3 tu tak ada darah, dia kata ni istiadah lah. Dia kata istiadah. Tapi dia kata Ustazah tengok, hari 4, hari 5, hari 6 keluar darah. Maka hari 4 tu keluar darah 1 hari, hari kelima tu dah 24 jam Ustazah. Maknanya hari kedua. Kan 24 jam tu 1 hari 1 malam. Saya dah keluar darah hari kedua, hari ketiga. Maka tu confirm lah head. Ni yang silap ya yang. Sebenarnya ya kalau yang kita kira 24 jam itu kita kira dia head, maknanya dalam 24 jam itu non-stop. Darah sentiasa keluar walaupun menitis setitik sikit dia tak kira. Janji ada. Sebab apa? Jangan cakap darah yang keluar sikit itu kita tak kira. Sebab kan tak keluar pun dia diam dalam dinding salur paras yang zahir itu pun kita kira dia sebagai head. Maknanya itu kita kira patrah. Itu kita kira jam. Katakan dalam 24 jam itu darah yang mengalir 21 jam. Mana ada 3 jam lagi kan? Tapi tak keluar darah, kita asal korek je dekat zahir faras itu ada kesan darah. Nanti setengah jam lagi kita korek lagi, ada kesan darah. Katalah cukup 24 jam. Sehingga kepada 24 jam kita korek last keluar dia macam tali je macam tu. Lepas tu baru tak ada. Maka kita boleh cakap darah yang mengalir 21 jam, darah patrah 3 jam, maka total 24 jam itu head semua. Nampak? Itu yang maksudnya 24 jam. Tetapi kalau kita tak mendalami ilmu head ini, kita kata saya dah keluar darah 3 hari. Waalaikumsalam. Saya dah keluar darah 3 hari. Tapi saya kata sentiasa je ke on? Taklah. Kadang-kadang ada, kadang-kadang berhenti. Tapi dah hari ketiga. Maknanya kan katanya minimum head itu 1 hari 1 malam. Saya dah 3 hari keluar. Kira head lah tu. Bila saya terangkan dalam kes macam ni, Masya, dia kata, ya ke Ustazah? Ya, saya kata. Yang dia kira itu darah yang keluar, bukan dia kira hari. Even though, macam ni tengok contoh ya, 15 hari yang. 15 hari. Tetapi darah yang keluar tidak cukup. Tengok dia bagi contoh 20 jam sahaja. Maka itu totally semua dikira istiadah. Jadi bila dah macam tu kan masing-masing termenung yang, Ustazah, saya rasa kan, kalau saya kira kan, macam kata orang dah 2-3 bulan ke 3-4 bulan ke, ada yang kata masa dia makan perancang, ada yang kata masa nak monofos. Saya rasa saya punya darah kalau Ustazah cakap macam tu lah. Memang confirm tak cukup lah 24 jam. Pasal dia keluar sikit, tet berhenti. Besok keluar. Macam kira kes macam ni lah. Jadi macam mana ya tu nak dikira qada, tak confirm, nak dikira tak qada solat, tak confirm. Maknanya dia pun tak tahu sama ada dia tu ditimpa istiadah ataupun head. Jadi macam mana ya, saya pun nak cakap pun tak tahu. Cuma saya cakap macam inilah hajah-hajah semua ya. Hajah bertaubat je lah dengan Allah. Pasal kenapa perlu taubat? Sebab hajah ini kan belajar darah ni fardu ain. Bukan fardu kifayah. Setiap orang wajib tahu. Jadi kalau macam itu Ajah tak tahu sebab jahil. Sebab Ajah tak tunaikan fardu ain. Kira dosa lah. Dosa lah, dosa. Jadi dosa, masih kata orang ada pintu taubat, Allah buka. Apa yang perlu kita buat? Taubat.
Ya Allah, aku bertobat ya Allah atas kejahilan aku. Aku tak tahulah. Dulu aku banyak utang hit ke macam mana aku nak bayar ni, aku pun tak pasti. Sebab dalam mengikut mazhab Syafi'i, kita nak bayar utang yang kita utang hit apa utang hit lah. Utang solat ni confirm kita tahu kita tinggalkan ghafur. Jadi dalam kes hit ni, kita tak tahu sama ada kita hit ataupun kita istiadah. Jadi macam mana tu? Nak ganti pun tak tahu. Ya yang sebab macam kes macam ni. Dia kata sampai 15 hari. Confirm lah hit. Padahal sebenarnya cuba tengok. Bukan hit. Jadi dia kata macam mana ya Ustazah. Jadi saya pun bukan ilmu banyak yang. Saya pun bukan mujtahid. Jadi saya kata macam inilah. Bertobat dengan Allah ya yang. Cakap, ya Allah, aku bertobat, dulu aku jahil. Lepas ni sekarang baru aku sadar, aku nuntut ilmu. Bila aku dah nuntut ilmu, ya Allah, aku pun tak tahu sama ada dulu benar-benar aku hate atau dulu aku ada istiadah. Jadi apa yang perlu buat yang ni, tobat, lepas tu mohon pada Allah, belajar betul-betul hate ini, lepas itu yang banyak-banyakkan solat sunat. Itu je. Yang mana kita pasti kita utang solat sama ada tadi kita tinggal atau apa, kita qada, kita niat qada. Tapi kalau kita tak tahu ya mengikut hukum, kita simply qada solat fardu tak boleh. Ya yang jadi macam mana? Minta ampun je lah dengan Allah ya. Allah tu Maha Rahman, Maha Rahim. Kita banyak-banyakkan jelah solat sunat. Itu je. Saya pun nak bagi hukum pun tak apa nak tahu. Macam tu ya yang. Tapi memang kita dosa lah. Dosa dari segi kita kejahilan dalam ilmu fiqh darah. Jadi kita tak tahu sama ada kita dulu tak solat dalam keadaan istiadah. Kita tak tahu ya. Jadi tengok contoh kat sini ya. Contoh kat sini tengok masing-masing saya tunjukkan macam mana nak baca. Okey, hari pertama datang 2 jam. Hari kedua, hari ketiga nakok. Jadi mengikut hukum, kalau nakok, hari kedua datang 2 jam, ya, apa yang perlu kita buat? Katakanlah, saya ajar terangkan ni. Datang 2 jam tu pukul berapa yang? Katakanlah datang 2 jam itu pukul 2. Ya, jadi kita dah sembahyang zuhur pukul 2. Datang 2 jam, 2, 3, 4. Pukul 4. Dah tak ada. Lepas tu kita tunggu yang korek ke, ya kita korek dalam pun tak ada. Maka pukul 4. Okey, kita kata asar 4.30. Katalah contoh. Asar 4.30 sampai pukul 6.30 asar. Jadi sekarang ni kita berhenti pukul 4. Maka kena mandi tak? Tak perlu. Pasal 2 jam. Belum hit lagi. Ni kalau ini hukumnya sebenarnya. Maka apa perlu kita buat? Sampai waktu asar kita korek lagi. Tengok nakok. Apa kita buat? Cuci bersih ya. Pasal kita ada datang keluar darah. Jadi kita assume itu kita dai muhadas. Maka masa itulah jadi kita cuci bersih-bersih ya, masuk azan dah. Mana 4.30 tu kita dah masuk waktu asar lah. Jadi kita cuci bersih-bersih faraj kita surbat kapas lubang faraj ya, lepas tu kita pakailah panty liner, kita pakai seluar dalam ketat, kita pun cepat-cepat ambil air semayang, lepas tu kita terus semayang mualat macam tu. Jadi satu fardu untuk satu solat. Tapi kalau kita nak buat solat sunat sebelum solat fardu boleh. Tak ada masalah. Asalkan jangan ada gap. Ya. Lepas tu kita solat asar. Lepas tu tengok keluar tak? Kalau lepas asar tu kan tak ada keluar sampai maghrib semua tak ada keluar. Maka kita dah boleh assume dia memang tak keluar lah. Kita tak payah kira sebagai ilmu hadas. Jadi maghrib kita solat ya. Lepas tu mana lagi kita solat yang isyak kita solat. Lepas tu waktu subuh kita solat. Dan hari kedua tadi tak ada lagi dah. Jadi tadi kita keluar hari pertama tadi pukul 2 jam sampai pukul 4. Lepas tu dah, tak payah mandi. Lepas tu kita tengok hari kedua tak ada, hari kedua tu malam tu dah tak ada, kita dah kata okey, ini keluar, tak ada muhadah lagi dah. Jadi kita boleh solat maghrib cara biasa
bukan dari muhadas, berwudu cara biasa. Isyak pun gitu, subuh pun kita solat macam biasa. Lepas tu zuhur pun macam biasa. Apa tu asar macam biasa. Nampak? 2 hari tu, hari kedua, ketiga. Kita solat. Selepas itu yang hari keempat, dia keluar balik. 2 jam. Katakan keluar pukul apa yang? 10 pagi. Contoh. 10 pagi. Katalah hari keempat ya. Jadi saya terangkan ni kalau nak faham, catat ya. Jadi hari keempat tu keluar pula lagi 2 jam. Pukul 10 pagi. Sampai 12 lah. 10 sampai 12. Jadi pukul 1 ya masuk waktu zuhur. Pasal tadi ada keluar sampai ke 12. Kita takut dia keluar balik. Jadi kita kira masa itu waktu zuhur, kita kira kita dari muhadas. Tunggu masuk waktu zuhur, cuci bersih-bersih kemaluan, sumbat. Ya, sumbat, pakai panty liner balik, pasal takut tak ada kan buat prevent lah, takut dia keluar waktu kita solat nanti dah takut bernajis lah pakaian kita kan, telakung kita. Lepas tu kita pakai seluar dalam ketat supaya dia tak gerak-gerak, lepas tu kita solat zuhur. Lepas tu kita tengok masa asar pun kita korek. Nak tengok nakok ada keluar tak? Tak ada. Jadi asar tu bila kita korek dah tak ada, kita boleh sembahyang asar tu macam biasa dah. Cuma ambil satu waktu je lah untuk dari muhadas. Lepas tu asar kita sembahyang macam biasa, maghrib sembahyang macam biasa, isyak sembahyang macam biasa. Subuh sembahyang macam biasa. Jadi hari ke-6 tu keluar lagi. Nampak hari ke-5 keluar lagi. Katakan keluar waktu yang sama, pukul 10 juga. 10, 11, 12. Lepas tu sama juga. Kita buat pukul 1 tentu, tunggu 1, katalah sampai 1:30, kita korek tak ada. Kita pun ambil uduk masa dah masuk solat zuhur, kita buat zuhur itu dari muhadas balik. Lepas tu asar, kita korek tak ada, kita dah kata oh ni bersih dah. Maka kita sembahyang cara wuduk biasa, asar, maghrib, isyak, zuhur. Macam tu ya. Jadi kita ulang balik je. Kita tak payah mandi. Kita tak payah mandi sebab belum dapat haid. Jadi kita tak payah mandi. Jadi tengok ya, hari pertama 2 jam, ketiga keempat nakok, 2, 3 nakok, lepas tu 4 baru 4 jam, 5 baru 6 jam. Lepas tu hari ke-6 baru 8 jam. Maka hari ke-6 tu katalah dia keluar sama pukul 10 sampai pukul 12. Maka kita ambil zuhur itu nakok ataupun tukar. Hari ke-6 tu dia keluar katalah bukan pukul 10. Katakanlah keluarnya 2 jam. Keluarnya katakan pukul 3. Keluar pukul 3. Jadi kita zuhur macam biasalah sebab dah nyambung daripada malam kan, daripada subuh. Keluar pukul 3, 2 jam sampai pukul 5. Hari ke-6 tu keluar pukul 3 petang sampai pukul 5, 2 jam. Lepas tu dah tak ada. Kita korek tak ada. Nakok. Mana bersih. Lepas tu kita tunggulah sekejap katalah tadi sampai pukul 5. Kita korek sampai 5:30. Kita korek tak ada sampai 5:30 tu tak ada kesan darah. So tak payah mandi. Kita ambil asar itu sebagai dari muhadas. Takut dia keluar balik. Pasal dekat kan. Pasal dia berhenti pukul 5. Jadi kita cuci bersih-bersih. Kita sumbat. Kita pakai juga panty liner. Ya yang? Kanik. Tak payah tutup pintu. Lepas itu. Lepas itu kita dah pakai panty liner. Kita pakai seluar ketat-ketat. Kita solat asar. Cara dari muhadas. Untuk lepas waktu yang dekat tadi. Lepas tu maghrib kita korek tak ada dah. Maka daripada waktu pukul 5 tu sampai maghrib semua tak keluar. Maka maghrib itu kita ambil macam solat biasa. Isyak solat biasa. Lepas tu tengok subuh kita buat macam biasa. Sebab hari ke-7 hingga hari ke-8 nakok. Maka kita lepas itu besok tu sampai 2 hari. Kita tak payah ambil lagi dari muhadas. Kita ambil sekali je yang berdekatan. Lepas tu dah tengok nakok. Lepas tu kita sembahyang lah macam biasa dah nakok. Sembahyang macam orang biasa tak ada muhadas. Lepas tu hari ke-9 dia keluar pula 4 jam. Katakan dia keluar 4 jam daripada pukul 8 pagi. 9, 10, 11, 12 dia keluar. Mana kita dah sembahyang subuh dia keluar pula pukul 8 sampai pukul 12.
Lepas tu bila dah pukul 12 tu kita tengok dah tak ada, kita korek pun tak ada. Kita biar kalah. Sebab Zuhur itu kan masuk pukul 1 suku katakan. Okey, sampai masuk waktu Zuhur kita korek pun tak ada. Maka dia dekatkan tadi pukul 12 dia berhenti, kita takut waktu tu kita ambil waktu yang Zuhur itu sebagai ada muhadah balik. Macam itulah. Kita basuh, korek apa semua, sumbat, sembahyang. Lepas tu dia tak keluar lagi yang. Lepas tu Zuhur kita ambil dari muhadah, Asar biasa, Maghrib biasa, Isyak biasa. Lepas itu tengok hari yang ke-10, 4 jam. Katalah dia keluar pukul 6 pagi. 6 pagi dia keluar. Betul-betul lepas subuh yang dia keluar. Jadi okey. 6 pagi dia keluar, 7, 8, 9, 10. 4 jam dia dah berhenti. Kita korek tak ada sampai pukul 12. Ya? Sampai pukul 12, pukul 1 korek tak ada, jauh jarak dia. 10 sampai pukul 1, jauh jaraknya. Maka kita kata ikut pengalaman aja memang keluar tak banyak. Kita ambil Zuhur itu biasa. Tak payah ada muhadas. Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh. Ambil macam biasa. Lepas tu hari ke-11 hingga 13 nakok. Maka kita macam biasa. Lepas tu hari ke-14 dia keluar pula 2 hari. 2 hari pula 2 jam. Maka macam tu juga kita ambil yang masa ada. Lepas tu yang tak ada kita solat lagi. Tak perlu mandi. Pasal apa? Tak cukup lagi 24 jam. Maka itu belum dikira haid. Nampak yang? Jadi lepas itu hari yang ke-15, hari last. Dia keluar lagi 2 jam. Maka lepas tu dah nakok, tak ada lagi. Lepas tu sampai hari ke-15 dia pandai pula dia berhenti. Tak ada lagi keluar. Maka kita kira, kita dah rekodkan. Tengok dia jumlah dia 20 jam. Nampak? 20 jam. Maka saya cuba tengok keterangan dia kata. Dia kata apa? Hukum. Darah yang keluar semuanya istiadah kerana setelah dicampur dalam tempoh 15 hari tidak cukup 24 jam dan waktu nakok adalah suci tanpa hilap. Nampak yang? Yang? Jadi ini nakok dia ni nakok suci. Kalau kena pada bulan Ramadan, ya yang? Kena pada bulan Ramadan, maka tak perlu qada puasa ini. Dia tetap puasa. Cuma mungkin hari pertama tu dia tak tahu lagi, dia puasa lah. Dia tak puasa lah. Tapi kalau hari kedua, ya, hari kedua, ya, hari ke-4, 5, 6 tu, dia katakan keluar pukul 8. Dia tunggu dulu 2 jam. Lepas tu dah tak keluar lagi. Ya. Jadi macam mana? Dia nak kira sebagai apa? Puasa atau tidak? Itu terpulang. Kalau dia kata was lah, kalau semayang tu nampak kalau puasa ni takut nanti dia puasa cukup sampai ujung 15 ke ujung apa cukup 24 jam jadi haid. Dia kata tak apa, dia tak nak puasa, takut. Tak apa. Ya, kalau dia masih belum ada pengalaman tak apa. Tapi kalau semayang dia kena. Sebab hukum semayang macam ni. Apabila darah keluar, jangan semayang. Apabila darah dakok, bukan fatrah, bukan mengalir, wajib solat. Kalau dapat tempoh haid, mandi. Kalau tak dapat tempoh haid, tak payah mandi. Jadi tengok kat sini keterangan dia. Jadi ya, jangan confuse lagi. Tengok ni, 15 hari darah keluar. Bukan kata 2 hari ke 3 hari ke 4 hari, 15 hari darah keluar. Ditotalkan tak cukup darah itu ya 24 jam yang keluar. Maka saya ulang lagi sekali, kira yang nak dapatkan 24 jam itu bukan sahaja darah mengalir. Campur juga yang patrah. Yang kita korek ada dalam saluran faraj. Macam saya kata tadi, katalah 24 jam tu dia non-stop. Tetapi cukup 21 jam dia stop. Darah mengalir. Tapi apabila dia korek, ya, dekat salur darah itu, dekat salur darah pula, dekat salur faraj bahagian zahir ada kesan darah. Dikira lah. Selagi dia korek ada kesan darah, dikira jam. Jadi dia kata patrah dia 3 jam. Darah mengalir 21 jam. Maka ngam-ngam 24 jam. Maka itu haid. Nampak ya yang? Nampak. Jadi kat sini kena faham. Jadi kat sini yang tengok ya, 15 hari
tetap bukan haid. Sebab tu mengikut Imam Ibnu Hajar, ya, maka apabila nakok semayang. Kalau darah itu belum cukup 24 jam, tak payah mandi, semayang. Jadi kalau tak nak semayang, tengok apabila dia confirm pada sampai 15 hari, tak cukup 24 jam, semua itu adalah istiadah. Semput, oi nak bayar 15 hari punya hutang semayang tu, oi. Ya yang ya kadang-kadang kita ni hutang dah letih, malah nak bayarnya. 15 hari semput. Tapi kalau ya kita katakan yang keluar darah itu kita takut katakanlah darah itu keluar waktu zuhur sampai waktu asar 4 jam, masuk zuhur sampai asar katakan keluar darah, maka kita kata tak solat dululah, tak apa, sebab kita kata mungkin nanti kalau cukup nanti dah jadi haid, jadi aku tak solat dosa. Kita kata ya Allah, aku tangguh solat aku pasal darahnya keluar tu betul-betul waktu zuhur sampai habis waktu asar, maka aku tak solat. Tak apa, sebab kita pun kata orang kalau yang masa siapa yang baru-baru kena istiadah tu dia tak faham, dia tak dosa sebab niat dia mungkin takut haid. Tapi bila dia katakan qada balik, tak ada 15 hari. Katakan tadi ni yang ni dia keluar 4 jam ataupun ada keluar 8 jam ke macam tu. Ya, jelas sayang? Kalau tak faham, tolong type ya. Minta saya ulang ke apa. Kalau faham pun respon jugalah cakap faham. Jadi kat sini ya, jadi darah yang 24 jam itu bukan kata dia contoh macam ni kan. Okey, saya dah keluar dah. Hari keempat 1 hari, 5 1 hari, 6 1 hari. 3 hari dah. Confirm lah ABC. Kan. Dia bukan kira asal 2-3 hari keluar darah, walaupun sikit-sikit dia kata ABC. Bukan yang. Mulai hari ni kena jelas. Ya, kena jelas ya yang. Ustazah ada soalan di chat room Ustazah. Ya? Ada soalan di chat room dari jemaah. Sila baca yang, saya tak nampak yang. Ada orang pernah cakap kat saya bila hari yang tak keluar darah haid, kena mandi wajib dan solat. Betul ke? Ya. Kalau saya bagi contoh yang bertanya itu, kita tengok pada kat sini. Dia macam ni yang nanti. Dia sebenarnya belum sampai lagi yang. Okey. Saya nak bagi contoh. Kita balik belakang dulu yang. Boleh kita balik muka surat. Kalau surat saya 20. Awak mungkin 21. Kita tengok kat situ. Saya nak bagi contoh biar faham. Ya, kat sini kan dia kata darah 1 haid. Nampak? 2, 3 nakok. 4, 5 darah haid. Nampak tak yang? Boleh tak yang? Respon? Balik kepada muka surat. Pada 21. Saya 20 iaitu hukum 6. Suci yang berselang-seli dengan darah haid. Boleh? Boleh Ustazah. Tengok hukum yang ke-6, suci yang berselang-seli dengan darah haid. Jumpa? Tengok pada jadual dia. Jumpa kan? Tengok pada jadual dia. Dia bagi kat bawah, hari darah nakok, hari pertama darah. Hukum haid. Mana tu hari pertama dia non-stop 24 jam. Hari pertama dia dah dapat haid ya. Hari pertama dia dah dapat haid, nampak tak? Lepas tu dia nakok. 2 hingga 3 nakok. Suci. Ini dia kena mandi. Pasal haid. Nakok. Lepas tu 4, 6 haid kan? Sebab dia ni bersambung dengan hari pertama haid. Maka nakok 7, 10, 7 hari hingga 10 hari itu nakok. Itu dia wajib mandi. Sebab apa dia wajib mandi? Sebab dia ini diselangi. Tengok tajuk dia. Suci yang berselang-seli dengan darah haid. Jelas tak yang? Jelas? Respon? Tolong respon. Jelas Ustazah. Jadi yang tanya tadi, dia kata dia dipahamkan apabila berhenti darah, dia kata wajib mandi. Kan? Maka yang wajib mandi yang ini, yang hukum 6. Haid, nakok. Maka setiap nakok dia wajib mandi. Sebab dia haid. Ya. Tapi yang saya terangkan kat sini, dia bukan itu.
Dia yang kat sini hukum yang lain. Dia kata, hendaklah darah yang keluar tidak kurang daripada tempoh sekurang-kurang haid. Maka darah ni yang keluar, cuba tengok hukum dia. Darah yang keluar walaupun 15 hari, tidak cukup 24 jam. Hanya 20 jam. Maka, ya, hukum darah itu semua, kan? Dia tulis kat bawah, apa tu? Maka 2 jam. Nakok. Maka baru 2 jam darah keluar yang jelas. Kena kodok tak sekarang baru tahu. Nampak? Nampak tak yang? Ya faham Ustazah ya? Yang bertanya faham? Yang bertanya tolong respon. Faham tak? Puan Nur Rashikin dah respon saya jelas katanya. Alhamdulillah. Dah jelas ya? Ya. Alhamdulillah. Jadi macam tu ya yang. Jadi kena ingat. Saya ulang balik. Apabila kita dah dapat katakan ya. Contoh kat sini katakan yang kat sini dia bagi contoh hari pertama dah dapat haid sebab 24 jam. Dia tulis tu kat bawah tu haid. Maka nakok wajib mandi. Lepas tu keluar lagi darah. Jadi kalau dah dapat haid walaupun seterusnya hari yang ke nakok lepas tu hari keempat kelima keluar darah walaupun tak 3 jam 4 jam wajib mandi sebab dia bersambung daripada hari pertama. Jadi kalau hari pertama 24 jam, nakok dia keluar 3 jam, jadi 24 jam campur dengan 3 jam dan 28 jam tetap haid. Nanti sambung lagi, walaupun 2 jam dia wajib mandi. Sebab dia kena sambung darah itu dari hari pertama. Jadi kalau hari pertama 24 jam, nakok 2 jam macam contoh yang muka surat saya 20. Mungkin awak 21. Jadi kan macam tu. Jadi kalau nakok, diselang-seli dengan darah haid wajib mandi. Tapi yang ini nakok diselang-seli oleh darah yang bukan haid, belum pasti. 2 jam, 3 jam. Dia dapat 24 jam baru dikira haid. Baru kena mandi. Ya? Selagi tak dapat, selagi nakok itu tak dapat 24 jam, dia kira belum haid, maka tak perlu mandi. Jelas sayang? Bagus pertanyaan itu. Jadi orang yang lain tak faham, boleh faham. Okey, ada lagi tak soalan? Ustazah, saya ya. soalan. Yang tadi Ustazah bagi contoh yang hari ke-10 tu darah start pukul 6 pagi kan? Kalau misal kata subuh awal tapi kita terbangun lambat, masa kita rasa darah tu keluar baru kita terbangun, kena ganti tak? Ya. Ya, awak kena ada buku hutang yang buku 35 tu. Tapi bukan buku 35 lah. Orang dulu katakan buku hutang, buku 35. Ganti, kena rekod. Rekod pasal apa? Kalau tak nanti kita lupa. Rekod, kita tulis. Datang pukul 6 waktu subuh. Tapi kita dah terlambat. Maka kita tulis hutang subuh. Macam tu. Oh, Ustazah, maknanya darah mengalir kalau kata 10 minit selepas azan kita berhutang lah namanya. 10 minit selepas azan. Yang bukan 10 minit yang yalah kalau kita belajar dulu. Tengoklah 5 minit pun boleh yang. Maknanya memang azan kita tak period lagi, memang kita jatuh hutang lah Ustazah kalau kita boleh. Senang cakap bila period tu lepas azan engkau kata orang je lah kan, kata kalau orang dulu-dulu kan 5 minit sebelum azan dia dah habis sembahyang, dah duduk kat sejadah, betul tak yang? Jadi kan kita ni kadang dah dengar azan baru nak pergi ambil sembahyang kan. Maknanya memang kenalah bayar hutang tu. Ya. Kalau seminit dulu Ustazah? Seminit tak? Seminit tak? Kan ada yang saya dah terangkan muka surat berapa ya yang? Ke awak dah masuk? Saya ni kadang ngajar. Ada tak yang saya dah masuk 5 minit campur 5 minit? Ada tak? Dah tak? Belum ataupun tempat lain? Pelajarannya kat sini memang kena standby sebelum azan lah solat Ustazah. Kalau dah ujung-ujung nak macam ni, kalau awak dah tahu kan kita period kan kita dah tahu kan? Betul. Bukan tahu tu tepat lah. Maknanya kita dah tahu, oh ini dekat-dekat period. Kita dah tahu kan? Ya. Jadi kalau kita dah tahu dekat-dekat period tu maknanya kan kita biar beready-ready lah. Beready-ready maksudnya. Selalu benda kalau masa subuh lah terlambat bangun ke, kalau macam Zuhur Asar tu kita faham lah macam kita tengah tidur kan. Tak apa, sebab macam ni Nabi pun katakan
Bukan sengaja. Nabi kan kata terangkat pena untuk 3 orang. Pertama, orang yang tertidur. Kedua, orang yang terlupa. Ketiga, orang yang belum balik. Maknanya kanak-kanak. Tapi bukan dah dengar azan kau peluk bantal tu tak boleh. Yang tertidur itu maknanya kita tertidur betul-betul sebelum masuk waktu. Assalamualaikum Ustazah. Ya, waalaikumsalam. Silakan ya. Nak tanya kalau tengah-tengah solat terasa macam turun darah. Tetapi solat juga sampai habis. Dah habis baru tengok memang period. Macam mana? Tak boleh yang. Tak boleh. Batal Dia lah macam ni. kan? Dia macam ni yang. Macam ni. Saya terangkan. Yang tanya kan, kita kan dah tahu time-time kita nak period. Ya. Sebab tu kalau kita nak pergi jalan, katalah Jah nak pergi jalan ke, nak pergi mana, ke rombongan, pergi Langkawi ke contoh. Ajah tahu kan dekat-dekat waktu period. Mesti Ajah dah standby kotak dalam beg kan. Jadi contoh, kalau Ajah memang tahu waktu period. Jadi Ajah semayang. Kita kan dah ada pengalaman. Bukan orang baru first time datang Eid. Jadi kalau kata memang ini time aku ni. Tengah kita semayang, kita terasa panas red gitu kan. Kena berhenti. Sebab kencing dia takkan sama. Kencing dia terasa. Kan? Ini kan darah Haid. Dia under control. Kita tak boleh control dia. Kita terasa dia keluar. Ya. Maka kan kita dah belajar apa-apa yang keluar daripada lubang depan atau lubang belakang membatalkan wuduk kan. Jadi bila Ajah sembahyang terasa panas set keluar, adalah benda yang keluar itu. Jadi membatalkan wuduk. Bila batal wuduk, batallah solat. Ya, walaupun kita tak assume itu sebagai haid, mungkin mazi ke? Mungkin wadi ke, tak kisahlah kan. Sebab yang keluar tu banyak. Ada benda lain kan. Jadi kita memang tengah solat fardu, simply kita batalkan haram. Tapi ini kita ada reason. Reason kita, benda keluar daripada saluran depan atau belakang. Membatalkan wuduk. Jadi kita pun kata, mungkin period. Mungkin darah. Mungkin mazi, entah mungkin apa-apa. Jadi kita pun batalkan sembahyang dengan niat ya benda ini ada keluar. Macam tu. Jangan teruskan. Sebab kalau darah haid tu biasanya keluar pertama terasa panas. Jadi kita ada pengalaman kan. Jangan teruskan. Kalau kita teruskan sebab kita you dah got experience tau. Maknanya kemungkinan besar itu period nanti jadi haram dan berdosa. Kecuali macam kanak-kanak yang dia belum pernah datang bulan, ya. Jadi dia pun tak tahu, tiba-tiba dia sembahyang dia terasa panas, dia pun ingat apalah, dia pun tak tahu, itu cerita lain. Boleh ya yang? Sebab makna kalau ada keraguan tu istighfar berhentikan dulu. Kan. Kalau kita cek tiba-tiba memang bukan haid lagi, so solat balik je lah kan. Kalau keluar tu banyak takut ya dari dalam. Katakan kita mungkin penat sangat ke buat kerja berat, mungkin keputihan keluar lagi dalam, dia tetap batal. Jadi kena ambil semayang. Ya, kena cuci, kena ambil semayang. Macam tu. Ustazah, ada lagi satu daripada Puan Nur Syikin juga. Dia kata tadi tak berapa dengar. Kalau tak pasti darah yang keluar tu darah haid atau istihadah, solat ke tak ya? Ni biasa kerisauan orang nak menopause. Inilah yang Puan Nur Syikin, tengok contoh sekarang. Dia ada buku tak? Cuba tanya dia ada buku tak? Puan Nur Syikin ada rujukan ke? Ada buku tak sayang? Puan Nur Syikin ada, tak ada sebab baru join, Masya Allah. Puan Nur Syikin ada join dia yang? DNI tak? Kalau ada, ina forward muka surat tu, boleh? Ada awak pandai tak? Admin pandai tak nak tunjuk share muka surat tu? Okey, kejap Ustazah, saya cuba. Saya memang tak pandai. Forwardkan yang muka surat tu, yang gambar rajah yang muka surat 23 tu. Suruh dia tengok. Tak susahkan je Ya saya memang tak pandai. Jadi tengok, kalau kes macam ni, 2 jam keluar,
nakok, lepas tu 2 jam keluar, nakok. Jadi ya kalau ikut pada jadual ini 15 hari itu dia kena semayang. Sebab dia keluar 2 jam je. Ambilkan yang gambar rajah tu, sap bagi kat dia tu. Nampak? Kalau ambil yang bahagian tu je boleh tak? You jangan ambil the whole face tu. Ambil bahagian yang gerak tu je. Snap bahagian yang ni je. Bahagian tu. Jadi besar sikit. Intan, Jangan bagi the whole face. Tan bagi clear sikit Tan. Minta maaf tau. Muka surat yang ni tau yang hendaklah darah yang keluar tidak kurang daripada tempoh sekurang-kurangnya head. Ambil yang tu. Jadual yang tu. Ambil kalau tu pun boleh juga kalau nak ambil 2. Jadual yang apa tadi hukum ke-6 suci yang berselang-seli dengan head dan juga yang tu. Yang sekarang kita belajar. Ingat pula Tan, rotation Tan. Ataupun ada nombor handphone dia, nanti you WhatsAppkan kat dia. Itulah kena Puan Rashikin boleh tak kontak mana-mana ni PM kopi. Kontak kat admin. Nanti sekarang ni dengar je dulu. Nanti WhatsAppkan yang apa tu gambar rajah yang ke-6. Suci yang diselang-selikan dengan head dan yang muka surat yang kita belajar tadi. Iaitu hendaklah darah yang keluar tidak kurang daripada tempoh sekurang-kurang 24 jam. Macam tu. Ya. Jadi kalau yang sekarang kita belajar, ya yang jadi kalau sekarang yang kita belajar nakok tak payah mandi. Cuci kemaluan kena sumbat untuk yang dekat-dekat dengan waktu solat. Faham ya tadi? Katakan kita keluar pukul 10, 2 jam sampai pukul 12. Jadi pukul 1 waktu zuhur tu baru sangat berhenti, takut mana tahu dia keluar balik. Maka kita ambil cara zuhur itu wuduk dari muhadas. Jadi itu ada kan awal-awal pun saya dah bagikan cara muhadas. Tapi asar, maghrib, isyak biasa. Wuduk biasa. Sampai subuh wuduk biasa. Macam tu. Kita tengok yang dia nearest lepas nakok, kita ambil dari muhadas untuk satu waktu. Boleh ya yang? Macam tu. Jadi kalau yang saya pun belum beli buku. Kena beli yang. Kalau tak beli, dia tak boleh. Dia sebab kalau awak offline, saya ada buku boleh tunjuk. Sebab ni online, kalau tak ada buku, lagi-lagi kalau yang kalau yang ada dalam ni kan, yang ulang kaji, tak apa. Dia faham. Ya. Macam itu hari ada satu tu, komen deras dia menjawabnya. Cek. Cakap ini tentu dia dah belajar lah ni. Mungkin apa anak murid pondok ke apa. Cuma dia nak refreshing je kan. Ya yang kalau tak ada memang kena ada buku. Kalau tak nanti saya nak tunjuk. Sebab minta maaf, saya ni orang tua, bodoh IT. Kalau orang muda, boleh saya subkan masuk dalam sini. Dia dekat situ saya sedih dengar. Tak adalah. Boleh je insyaAllah. Kalau admin nak bantu boleh. Nanti kita orang try setting lepas ni. Untuk muka surat yang kita belajar ni. Boleh share screen. Kena admin lah. Tolong apa ni? Tolong ustazah yang buta IT. Ya. Jadi kena sekarang sebenarnya yang kalau kita tengok. Apa semua nak ada ilmu yang. Cuba tengok saya ni buta IT. Masya Allah. Susah kan? Jadi macam itulah juga yang kalau kita buta ilmu padu ain. Memanglah lagi susah yang. Yang tu lagi susah Ustazah. Ya yang. Sebab itu semua kata orang semua nak ilmu. Ilmu dunia pun kena. Ilmu akhirat pun kena. Kalau senang cakap jahil. Memang macam ni lah tengok. Saya jahil IT sedang cerita. Serba tak tahu dengan orang. Nampak kan? Macam tu. Ya, yang. Jadi okey kita sambung lagi. Nanti yang untuk itu admin tolong ambil admin dia WhatsApp pada admin hantarkanlah muka surat ni. Dan harap beli yang ada dekat Shopee. Ambil je kat Shopee. Ambil Ibanah ya, jangan ambil yang lain. Bukan, yang lain itu bukan tak betul. Betul macam Sabila Mutadin betul. Tapi nanti
tak ngam pula dengan yang kita nak ajar. Benda tu sama aja lebih kurang. Kitab ada banyak sebenarnya. Ada pembekal kita jemaah Ustazah, Haifa namanya. Boleh direct dengan dia. Boleh lah. Lagi pula. Kontak dia. Kontak dia untuk nak beli buku ya. Kita kena ambil satu buku je. Dia ada banyak buku. Buku head ni banyak. Ya. Tapi kita pakai Ibanah. Macam tu. Sebab kalau kita pakai yang lain nanti Ustazah mana dia tak ada pula. Kan? Macam tu. Okey. Jadi sekarang ni kita tengok ya tadi yang. Jadi hari ni kita kalau kata yang pelajaran baru. Maka Alhamdulillah kita dah tambah ilmu. Mana yang refresh pun Alhamdulillah. Ya, dia tengok betul tak dulu cikgu dia ngajar dengan saya. Kalau saya ada salah silap, apa boleh tegur, tak ada masalah. Ya, saya pun bukan pandai sangat pun. Sama aja. Kita semua kongsi-kongsi ilmu. Jadi kat sini, kalau siapa dulu yang assume, kalau dia datang darah, walaupun 2-3 jam, datang sekejap-sekejap, dia kata head. Maka kalau dia teringat oh dulu aku ada 3-4 kali macam tu masa nak menopause. Ataupun masa kalau yang muda, oh dulu aku ada macam tu. Masa baru mula-mula makan perancang nak stabilkan. Kalau ingat, qada solat ya yang. Kalau ingat lah. Kalau betul-betul ingat, confirm kita ingat-ingat berapa hari kita qada solat. Tapi kalau kita tak pasti sama ada itu cukup 24 jam darah keluar atau tidak, maka kita nak qada pun kita tak tahu ya pasal kita tak pasti. Tak pasti yang kita keluar itu haid atau istiadah, taubatlah minta ampun dengan Allah. Lepas tu banyak-banyaklah solat sunat untuk ganti. Itu aja yang saya boleh pesan. Okey. Ya, jadi kita sambung sikit ya sebelum waktu pun dekat nak habis, kita sambung sikit lagi. Okey. Tengok bawah dia kata apa? Jika seorang wanita melihat darah keluar selama 3 hari. Nampak? Kemudian datang kembali pada hari ke-10 dan berhenti. 3 hari yang dia datang. Hari pertama, kedua, ketiga. Lepas tu berhenti. Hari ke-10 datang balik. Hari ke-10 datang balik. Maknanya 7 hari lah dia tengah-tengah tu dia nakok. Ya? Datang hari ke-10 dan berhenti. Maka 3 hari pertama dan hari yang ke-10 adalah haid tanpa hilaf. Manakala nakok di antara 3 hari pertama dan hari ke-10 adalah haid menurut pendapat Azhar mengikut hukum kedua-dua darah tersebut kerana telah cukup syaratnya iaitu jumlah darah yang keluar melebihi daripada sehari semalam dan kesemuanya masih dalam lingkungan 15 hari. Ini maksud yang dia keluar 3 hari tetapi non-stop. Non-stop. Sebab dia kata haid. Saya ulang balik. Jika seorang wanita melihat darah keluar selama 3 hari. Darah keluar selama 3 hari, that mean 24 jam campur 24 jam campur 24 jam. 3 hari non-stop. Maka selepas itu dia berhenti. Hari ke-10, iaitu selepas 7 hari nakok, hari ke-10, ya, datang sekejap dan berhenti. Maka kembali pada hari ke-10 dan berhenti. Ya. Maka dia datang sekejap lah. Dia tak cakap pun hari ke-10 tu datang berapa lama. Tapi dia kata hari yang ke-10 datang, selepas itu berhenti. Mungkin hari ke-10 datang 1 jam. Tak kisahlah. Yang penting datang. Jadi ada kat tengah-tengah gap itu 7 hari. Ya. Ataupun 8 hari tak? 6 hari tak? Hari pertama, kedua, ketiga. Lepas tu hari ke-10. Datang. 6 hari. Tengah-tengah dia tu nakok 6 hari. Ya. Pasal hari pertama, kedua, ketiga datang. Lepas tu hari ke-10 datang. Maka tengah-tengah nakok 6 hari. Jadi dia kena 10 hari. Selepas itu maknanya hari ke-10 tu datang. Tapi mungkin tak lama lah. Datang lepas tu berhenti. Nakok. Maka ada 10 hari. Jadi nak kira macam mana yang? Maksud kat sini, 3 hari itu memang haid. 6 hari yang nakok di tengah itu dia panggil nakok haid. Bukan nakok suci. Sebab apa dia kata bukan nakok suci, nakok haid? Pasal hari ke-10 datang balik darah. Selepas itu berhenti.
maka dia berhenti hari yang ke-10, tak masuk hari yang ke-11. Maka hari ke-10 tu dia datang mungkin pagi, mungkin sampai cukup nak masuk hari ke-11 dia berhenti. Maka 10 hari itu adalah haid. Mengikut pandangan Imam Ibnu Hajar, nakok di tengah-tengah itu 6 hari adalah nakok haid. Pasal dia diapit oleh 2 haid. Apa yang apit dia? Hari ke-3 haid, hari ke-9 haid, hari ke-10 haid. Hari ke-3 haid, hari ke-10 haid. Maka nakok tengah-tengah itu 6, dia panggil nakok haid. Bukan nakok suci. Mengikut Imam Ibnu Hajar, kalau masa itu bulan Ramadan. Memang hari yang ketiga tadi dia dah nakok, dia wajib mandi. Ya, pasal 3 hari itu dia dah haid. Hari yang keempat tu dia wajib mandi. Kalau bulan Ramadan wajib puasa. Wajib solat. Lepas tu dia berjalan selama 6 hari nakok. Hari yang ke-10 dia keluar balik. Maka menjadilah tengah-tengah itu nakok haid. Hukum puasa tak sah. Dosa tak dosa. So 6 hari puasa itu tidak dikira. Kena qada. Jadi berapa hari yang hutang puasa? 10 hari. Masaklah awak nak bayar. Jelas sayang? Jelas Ustazah, alhamdulillah. InsyaAllah. Jelas ya? Jelas Sebab apa? Sebab apa 6 hari itu puasa tidak dikira? Sebab dia panggil nakok haid. Bukan nakok suci. Kenapa dia panggil nakok haid? Kerana hari yang ke-10 itu keluar balik darah. Nampak? Maka nakok haid itu dia dikapit oleh 2 haid. InsyaAllah. Faham ya yang? InsyaAllah faham. Ustaz, soalan dekat chat room. Berapa hari? Hukum dosa tak puasa itu tak dosa. Sebab kita bukan Tuhan. Kita tak tahu apa hari ke-10 itu nak keluar darah balik. Kalau kita tahu memanglah kita tak payah puasa, tak payah semayang. Jadi kita semayang selama 6 hari nakok itu dosa tak dosa. Tapi tak qada lah, semayang tak qada. Puasa dosa tak dosa, tapi tak sah. Baik semayang, baik puasa tak sah, tapi tak dosa. Semayang tak payah qada, puasa kena qada. Ya yang? Tapi jangan bimbang. Allah buat itu satu baik. Kita puasa walaupun tak sah, tetap Allah bagi pahala. Jangan mengeluh, menyesal aku puasa 6 hari. Kena bayar balik. Jadi itu kita dah macam tak redha dengan Allah, marah-marah Allah. Nanti tak dapat pahala, dapat dosa. Terima je lah samina wa atokna. Boleh yang? Faham tak yang? InsyaAllah jelas Ustazah. Alhamdulillah. Ada dari Puan Rafiah tanya berapa hari sebenarnya nifas? Nifas? Tapi pasal dia nak nanya ya. Berapa hari dia nak tahu? Nifas ini ya yang waktunya minimum 1 lakzah. Panjang yang sebenarnya nak dicerita nifas ini. Saya bagi ringkas dia dulu. Tapi ringkasnya itulah. Minimum 1 lakzah. Maksimum 60 hari. Maksimum. Ya, bukan awak katakan 20 hari dah tak ada darah. Ya yang? Maksimum 60 hari. Tak payah mandi, tak payah semayang. Tunggulah 60 hari. Pantang pun 60 hari, 44 hari. Tak yang. Minimum 1 lakzah. Maksimum 60 hari. Kalau dia 20 hari dah berhenti, dah nakok, wajib mandi. Maka dalam nifas, dia tak macam haid. Haid dapat 24 jam baru mandi. Kalau belum dapat 24 jam, tak payah mandi. Cuci-cuci sumbat aja faras. Tetapi nifas, kalau keluar walaupun 2 minit, 5 minit, bila dia nakok, wajib mandi. Sebab kita lihat minimum haid 1 second. 1 lakzah itu bersamaan 1 saat. Bukan 1 minit. Bersamaan 1 ludah. Gitu, dia panggil 10 ludah. Maka kalau keluar walaupun 2 titik, tetap wajib mandi. Nifas. Berbanding haid
kena dapatkan 24 jam. Pasal haid minimum 24 jam, maksimum 360 jam. Tapi nifas minimum 1 saat, maksimum 1440 jam atau 60 hari. Ya. Itu aja nak cakap sikit lah. Tapi nanti sebenarnya perbahasan tentang nifas itu panjang. Cuma apa yang saya nak perlu pesan, nifas ini berhenti mandi. Ada keluar, berhenti solat. Macam tu. Berhenti nifas, korek, tak ada, kesan darah, nakok, mandi. Bukan tunggu pantang 44 hari ke apa, tidak. Itu ya, untuk nifas. Tu ada beza. Dan ingat, saya pesan lagi sekali. Mandi wiladah itu wajib. Tetapi sesiapa yang melahirkan anak diiringi darah nifas, haram mandi wiladah. Jadi bila mandi wiladah, apabila telah kering nifas, kita angkat hadas besar, niat jamak. Aku mengangkat hadas besar atau aku mandi wajib yang difardukan ke atas diriku kerana Allah Ta'ala. Wiladah dan nifas terangkat together. Macam tu. Yang? Jadi jangan mandi wiladah masa nifas dah keluar. Maka hukumnya haram. Ya, sebab kita mandi wiladah itu niatnya untuk mengangkat hadas besar. Sedangkan nifas dah keluar, kita mengangkat hadas besar pun tak valid. Macam tu. Jadi ditangguh mandi wiladah itu selepas nifas habis, baru mandi sekali. Sekali awal. Okey? Jadi, okey, ada lagi nak tanya sebelum saya tutup? Silakan. Ada lagi nak tanya setakat ini? Saya bagi peluang mungkin 1-2. Selepas tu nak tutup. Nak tutup. Ada? Tak ada? Ustazah, Ya sayang? Ada? misalnya seorang itu mandi nifas, tapi cuma angkat hadas besar, tapi dia tidak menyatakan itu mandi nifas. Cuma dia cakap, sahaja aku mengangkat hadas besar yang wajib ke atas diriku kerana Allah Ta'ala. Boleh? Itu betul. Yang mandi nifas pula. Mandi wajib boleh sampai 4 in 1. Contoh. Saya bagi ya. Contoh. Maaf ya. Malam itu ehem-ehem dengan suami. Satu kan. Lepas itu sejuk. Dah cukup bulan. Beranak kan. Dah cukup bulan. Saya nak bagi contoh ni. Nak bagi. Katalah pukul 10 ke 11 malam. Ehem-ehem dengan suami. Lepas tu ambil uduk je. Malah nak mandi sejuk. Lagi-lagi ngandung. Kita kata besoklah. Masa sembahyang subuh baru mandi. Tetapi rupanya pukul 3 pagi dah bersalin. Kita masih dalam junub kan? 3 pagi dah bersalin. Kita dah ada 2. Ada besar. Pertama junub. Tapi ingat, lepas junub kena ambil wuduk untuk mengelakkan makruh. Kalau tak tidur makruh, makan makruh, minum makruh, baring makruh, semua makruh. Jadi lepas kita ehem-ehem, kita wuduk je. Lepas tu tidur. Lepas tu pukul 3 beranak. Maka kita dah ada 2 hadas. Wiladah. Lepas wiladah tak lama, ya masa kadang kalau ada koyak sikit, misi tengah jahit pun dah keluar nifas. 3 dah. 1, 2, 3. Habis nifas, kalau hidup mandi. Kita mandi 3 ya. 3 ni hadas besar. Junub, wiladah, nifas. Kita hanya niat, aku mandi wajib yang difardukan ke atas diriku kerana Allah Ta'ala. 3-3 selesai. Pasal ini pun wajib mandi, ini pun wajib mandi, ini pun wajib mandi. 3 in 1, selesai. Nak tambah 4, boleh. Lepas beranak, lepas beranak. Lepas beranak, keluar nifas. Lepas tu tumpah darah. Jalan. Mati. Mati bersalin. 4. Tukang mandi mayat, nak mandi 4 kali ke? Tak ada. Dia niat. Saja aku mandikan ya fardu kifayah atas mayat ini kerana Allah Ta'ala. 4-4 selesai. Tak payahlah suami nak cakap, tukang mandi mayat, mandikan suami isteri saya ni dulu sebelum dia bersalin, saya 1, 2, 3, 4. Kecut.
4 kali mandi. Okay, ya? Jadi dengan niat 1 kali niat, aku mengangkat hadap besar yang diwajibkan ke atas diriku kerana Allah Ta'ala semua sekali terangkat. Okey, jelas ya? Selepas selesai nifas saja kan? Ha. Bukan selepas bersalin tu, selepas Bukan selesai tu baru kita angkat. Kalau selepas bersalin tak keluar nifas, ya. Faham. Katakan ada orang dia Caesar tau. Dia lepas bersalin, dia tak keluar darah. Maknanya mandi wiladah dengan 3 hari. Ya 3 hari baru dia keluar darah. Maka tu dia wajib mandi. Katakan dia bersalin, tengok sini. Dia bersalin pukul 7 pagi. Lepas tu dia nifas. Ada orang macam tu, tak keluar darah nifas. Sampailah pukul Zuhur, masuk Zuhur. Tak keluar darah nifas. Maka masa itu dia wajib mandi wiladah. Kerana dia kena sembahyang Zuhur. Ya. Sebab dia tak keluar darah. Yang dia nifas tak keluar. Ada. Saya kena anak kelima. Hari ketiga baru keluar darah nifas. Masya Allah. Hari pertama tak keluar, kedua tak keluar. Saya kata, mentang aku dah tua, umur 41 tahun bersalin. Yang last. Selepas 10 tahun, free. Masya Allah. Anak keempat tu dah 10 tahun saya ngandung. Saya kata, agak dah tua dah umur 41, tak keluar. Hari ketiga baru keluar darah nifas. Ya. Maka apabila masuk waktu Zuhur, wajib mandi. Pasal kita nak kena sembahyang Zuhur. Bukan kata, pagi tadi baru bersalin. Dah solat. Dah kena sembahyang. Iyalah, kita dah tak keluar. Tak boleh berdiri. Kata baru lepas bersalin tak kuat kan? Duduk. Faham? Kalau kata tak boleh mandi pasal katalah operation ke apa kan, tayamum. Kan? Kan tayamum menggantikan mandi wajib dan juga menggantikan wuduk kan? Jadi kita tak boleh mandi. Katalah Caesar. Tapi Caesar yang selalu banyak tak keluar darah. Saya Caesar. Sebab bila Caesar tu katnya doktor dah keruk semua. Apa tu darah-darah nifas, darah rahim kita kan? Jadi dia tak keluar yang. Jadi kita tak boleh mandi dalam keadaan Caesar pun, nak bangun pun tak boleh kan? Operate kaki tu pun nak angkat berat kan? Tayamum untuk mandi. Tayamum. Lepas tu nanti dah tayamum tu untuk ganti mandi. Lepas tu kita berwudu. Orang ambilkan ke wudu. Semayang. Hari ketiga baru keluar darah. Baru tak semayang. Nampak? Ya macam tu. Pentingnya ilmu Ustazah. Selalunya kalau tak belajar ni memang. Kalau tak belajar confirm lah. Baru lepas bersalin. Manalah boleh semayang. Jadi kalau ada siapa yang macam tu, dia tak keluar darah, ataupun kadang-kadang orang yang confused masa dia mengandung kan, dia yang contraction tu yang baru buka 2 yang orang panggil kembur darah. Kan darah keluar kan. Dia kata darah dah keluar tak wajib sembahyang. Wajib sembahyang. Itu bukan darah haid. Itu darah istiadah. Jadi kalau ada orang macam tu, dia kena ganti berapa kali dia macam tu. Ataupun orang yang ngandung uri kat bawah. Dia sentiasa keluar darah. Kan? Lepas tu dia kena duduk kat ward. Dia kata ni darah keluar ni tak boleh sembahyang. Kena sembahyang. Sebab itu bukan darah nifas apa. Itu darah penyakit lah dia panggil. Jadi saya kata memang perlu belajar. Macam saya ni. Saya ni dah tua belajar IT. Sampai anak saya kata kalau dia ada lah. Ni anak saya pun tak ada. Dia yang bungsu pun kat UTM. Kalau dia balik pun hujung minggu. Hari Sabtu Jumaat kan. Itu pun sekarang dah tahun 3 dah sibuk dah tak balik dah. Kan? Kadang dia kata bila saya tanya kan, dia ajar je. Dia buatkan terus. Sampai bila mak nak pandai dek? Kau buat kamar lah kalau ajar Umi ni kan. Betul-betul bulu kasar yang tu yang tulis atas kain, kata cikgu kan dah tulis atas kain, nak tulis alif pun belum sampai bawah, atas dah hilang. Kadang dia tunjuk, dek macam mana dek, mak lupa. Sampai dia kata, tak payahlah ajar Umi, penat ajar Umi, tak dapat. Ustazah, berbahagi-bahagi, Ustazah dah mengajar, kita orang share slide pula. Ambil seorang sikit pahala.
Ustazah mengajar itulah. kita share slide. Boleh lah tu insyaAllah. Itulah sebab tu kalau macam ni kan, kalau admin kata Ustazah buat sendiri Google Map, memang tak ada lah jawapannya. Ya, jadi itulah macam itulah ya, yang sebab tu kita akan tengok lah kalau jahil macam itulah. Ya, jadi dari segi agama pun sama yang. Ya jadi macam itulah, kalau siapa yang lepas belajar ni dia rasa ya dia dulu banyak tinggal, sebab ada orang dia kata dia memang 3 kali beranak 3 kali 20 hari, lepas tu dia tunggu 44 hari baru dia semayang. Saya kata kenapa tunggu 44 hari? Kan kata dia pantang 44 hari. Lepas tu saya cakap dengan dia, yang 40 pantang 40 hari tu pantang pantang makan gatal-gatal macam mak saya kata, keladi, kerang, kupang, tu jangan makan kan. Pantang angkat berat-berat, macam angkat air kalau kat kampung kan basuh tangan tu tak boleh, basuh kain pakai tangan orang dulu kan, basuh kain pakai tangan tu tak boleh, tu kenalah orang bela ke suami ke basuh. Saya kata bukan sembahyang. Lepas tu, oh ya ke Ustazah? Ya. Habis confirm 3 kali saya beranak, memang saya ingat 20 hari. Jadi awak hutang berapa hari? 24 hari. Sebab 24 hari kali dengan 3 kali beranak bayar hutang. Betul Ustazah, betul. Dia kata confirm, tu dia ingat. Ulangan hari boleh lah ganti kan, dah jelas. Dah faham berapa hari. Dah faham, senang nak ganti. Tapi saya kata sebelum ganti tobat dulu. Saya tak tahu Ustazah, mana dosa. Jawab pula tu. Saya kata yang awak berdosa kerana jahil. Kerana awak tidak menjalankan belajar fardu ain, dosa. Kata Ustaz, tak tahu tak dosa. Masya Allah. Saya kata gini, yang awak tak tahu itu salah awak, kejahilan awak tak menunaikan fardu ain. Yang tak dosa, saya kata ini air. Saya tunjuk dia, saya ingat lagi air mineral. Ini air mineral kan? Ya. Kalaulah ada orang, dia donation dekat masjid, dia dapat tikam loteri. Katakanlah ada tikam 4 ekor, dia menang 30,000. Dia konon-konon nak bawa amal ibadah, dia pergi kat masjid, dia donation air mineral ni 10 karton. AJK masjid ambil, kasih awak minum. Untuk kata dia orang nak belajar fardu ain. Itu baru tak dosa. Pasal kita ingat orang donate air bersih lah kan. Mana kita tahu orang donation daripada menang judi. Itu baru kata tak dosa sebab kita tak tahu. Dia kata. Jadi itu, jadi kata dia, itu yang ustaz atau ustazah kata tak dosa, tak tahu tak dosa. Iya. Saya kata contoh, saya kata, awak curi duit. Awak kasih saya. Ustazah, nak saya bagi ustazah duit. Saya, alhamdulillah, orang nak bagi aku duit kan. Contohlah kan, ada kadang-kadang nak duit kan salam, kasih duit. Yelah, saya tak nak juga. Saya kata, masjid dah bagilah, dah ada allowance. Tak ada, dia kata memang niat saya nak bagi ustazah. Dia kata tak banyak, sikit aja. RM5 ke RM10. Dia kata, tak payah, habis nak kasih juga. Dia kata, ambil lah, ni niat hati saya. Jadi, saya anggap duit awak halal. Rupanya duit awak curi, kasih saya. Saya tak dosa. Yang dosa awak. Baru dia faham. Jadi, yang tak tahu, itu tak dosa. Tapi kalau yang tak tahu melibatkan fardu ain, tetap dosa. Jelas tak? Jelas tak sekarang? Tanggungjawab semua. Sebab apa? Sebab awak tak tunaikan fardu ain, bukan fardu kifayah. Fardu ain, kewajipan setiap mukallaf kan, belajar 3 perkara. Tauhid, fiqh, tasawuf. Betul tak yang? Betul saja. Jadi jangan kata apa tak apa, saya tak tahu tak dosa. Itu sebenarnya keliru yang. Keliru. Ya yang? Keliru. Sebab tu sekarang mesti tahu. Ya yang? Macam tu. Boleh? Kita dah masuk 9.17 ni, Ustaz. Dah next kuliah Isyak.
Ya. Farhana angkat tangan, ada apa ke nak tanya Farhana? Ada tadi dengar Ustazah kata kalau kita tayamum tu bersama angkat sekali hadas. Saya nak tanya, saya pernah selalunya kena haid 6 atau 7 hari. Tapi ada satu kali ni hari kelima dah betul-betul bersih. Bila kita calit tengok memang dah tak ada. Jadi saya takut tertinggal asar. Saya buatlah tayamum dan saya semayang solat asar. Air ke macam mana? Tak boleh yang. Tak, Ustazah, saya tak ada air. Maksudnya tempat kerja tu sangat jauh daripada rumah. Tak boleh nak dapat sumber air untuk mandi. Sebenarnya, lepas tu bila saya balik rumah, saya jadi tak berapa yakin. Saya mandi hadas pula untuk sembahyang maghrib. Okey, yang awak sembahyang itu apa? Asar? Okey. Dan qada zuhur. Okey. Jadi saya nak bagi tahu kalau air itu tak ada, disebabkan katakan awak di tempat yang tak ada air, awak boleh tayamum untuk solat asar sahaja. Qada zuhur pun awak tak boleh buat. Okey. Sebab qada. Nak kena bagi tahu tayamum untuk mandi hadas besar ini dia tidak permanent. Kalau awak buat tayamum untuk solat asar sebab tak ada air, betul. Sebab itu ganti. Tetapi mengikut hukum asal, dengar sini, awak biar faham. Satu orang yang dia duduk dekat negara yang memang suka air. Contoh macam ada kat India, saya ada terbaca. Dia sampai kahwin 3. Bini dia yang suruh kahwin. Sebab dia ada tugas. Hari ni bini pertama pergi angkat air, jauh. Perjalanan sampai 5 batu nak angkat air kat bawah. Dekat perigi, buat naik ke atas. Hari kedua, bini kedua. Hari ketiga, bini ketiga. Jadi dia terpaksa kahwin banyak sebab itu. Jadi memang dia akan gunakan air itu untuk makan, masak. Jadi untuk mandi itu memang dia tak mampu, siapa yang angkat air je boleh mandi dekat sana. Kalau yang angkat nak bawa balik mandi memang tak ada. Sebab tak larat. Jadi mengikut hukum katalah dia jenis memang laki dia je yang angkat air. Memang tak boleh buat mandi, buat masak apa, dia tayamum. Okey. Sekali masa itu hari hujan lebat ataupun dia balik ke Malaysia ada air. Maka apa yang perlu dia buat bila sampai aja dekat katalah KLIA, kalau kat KLIA itu ada tempat mandi, dia nak semayang, dia wajib mandi. Dia mandi ini dia kena ada hutang. Even though you dah 10 tahun tak mandi wajib, bila sampai dekat Malaysia, you nak sembayang, wajib mandi dulu sebab kat Malaysia ada air. Mandi apa yang? Mandi hadas besar. Ganti yang dulu-dulu you tak mandi. Macam tu. Yang dia ada beza. Jadi macam tadi, yang bertanya, dia tayamum waktu asar untuk solat, maka dia jangan qada zuhur. Sebab zuhur itu dah qada, dia jangan qada. Dia hanya boleh tayamum untuk asar saja. Bila dia balik kat rumah ada air, kan, dia mandi wajib. Yang tadi itu hanya sebagai satu ganti saja. Dia sebenarnya tak terangkat hadas besar itu. Cuma dia dibenarkan tayamum untuk solat. Itu aja. Dia balik rumah, dia mandi wajib. Lepas itu dia solat maghrib, dia ganti zuhur. Qada zuhur. Macam tu ya, yang. Jadi awak dah solat zuhur sebenarnya dah dosa. Tapi sebab awak tayamum. Sebab benda tu qada. Benda tu qada. Benda tu qada. Mana qada ini awak kena tangguhkan. Yang boleh tayamum tu untuk yang betul-betul waktu dia. Iaitu waktu asar. Jelas tak yang? Jelas. Jadi waktu asar itu sebab awak kena solat pasal dah rakak. Jadi tak boleh
luar waktu dosa. Jadi air tak ada, jadi ganti air tak ada. Untuk nak solat dalam waktunya awak kena tayamum. Betul lah tu. Tapi yang zuhur tadi pasalkan bila dia asar bersih dia kan kena qada zuhur. Tapi maknanya qada you tak perlu buat on the spot. Sebab benda pun nama pun dah qada. Jadi benda ni awak tangguh buat balik rumah. Cuma yang awak perlu solat asar sebab on time. Jelas tak? Faham tak ni? Ya, faham. Maknanya saya kena kodok Zohor tu lah. Maknanya saya hutang tu. Masalahnya sekarang, awak dah solat dulu. Okey. Dalam keadaan jahil, tak apa. Taubat. Mohon pada Allah. Ampun sebab ini awak solat zuhur itu, qada yang dalam itu dosa. Pasal awak yang boleh ganti tayamum hanya untuk asar. Jadi balik rumah, ya, patutnya awak mandi dulu hadas besar. Mandi dulu baru solat maghrib, lepas tu qada zuhur. Untuk lain kali macam tu. Ya, yang? Tapi benda dah lepas, orang kata pun dalam keadaan kita jahil, sekarang ni pun dah taubat, dah belajar kat sini kan. Maknanya kita taubat, ya Allah, aku taubat dalam keadaan dulu aku jahil, aku sekarang sedang belajar, maka aku mohon ampun lah, minta ampun atas kejahilan kita dulu. Ya, tu kena untuk apa menghilangkan dosa, kita kenalah bertaubat mohon pada Allah. Macam tu je, boleh tak? Boleh tak? Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah dekat ni. Sama. Okey yang dah pukul hampir dah 9 jam, saya pun dah 9.23. Alhamdulillah Ustazah Umairah pun dah berada di talian kita. Alhamdulillah. Sebab ada orang lain lagi ke apa, minta maaf. Jadi ada pertanyaan kita bawa minggu depan. Ya, baik, insya-Allah. Saya serahkan Ustazah ya. Jadi kita tutup dengan tasbih kifarah dengan surah Waqiah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, barakatilah pada malam ini perjumpaan kami dan juga barakatilah serta munafaatkan ilmu kami dan ya Allah redakanlah juga atas perpisahan antara kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Minta maaf semua ya. Okey. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Jazakumullah khair.